Assalamualaikum and a very good day. This is the second part. Tadi dah panjang kan. So this time around it currently consists of 15 slides. Ikut pendek je. Sebab tadi panjang sangat, so I should cut it off lah. Tak terlalu panjang untuk explain. Okay. So for this topic, I nak discuss dua je. Formation of agency by necessity and estoppel. Kita dah bincang direct appointment, pelantikan secara terus, implied employment secara tersirat melalui kata-kata, perbuatan, partnership antara partners dan juga husband and wife, and ratification, perbuatan seorang ejen yang exceed authority, yang melebihi dari kuasa yang diberi, ataupun orang luar yang tiba-tiba datang claim dia adalah ejen. So up to the principal nak ratify ataupun tak. Ingat principal dalam contract of agency ada tiga parti je. Principal, agent dan juga third party. Principal tu majikan, bos, agent tu staff dia. Okay, dan juga third party, customer ataupun student. Kalau macam saya, pensyarah, principal saya adalah Kerajaan Malaysia lah, Politeknik Metro Johor Bahru, dan saya adalah ejen kepada Politeknik Metro, and third party adalah pelajar saya. Okay. Ini yang kita dah cerita tadi. Ini adalah secara ringkasan lah. Awak boleh tambah kat sini cases. Section saya dah masuk, tinggal masukkan case sahaja. Hari ini saya nak bincang pasal necessity dan juga estoppel sahaja. Okay. Necessity secara mudahnya adalah seorang tu jadi ejen bila berlaku kecemasan. Okay. Di mana a person who has no authority. Kalau ingat ratification tadi, ada dua. Orang tu ada authority dengan tak ada authority. Ini necessity, orang tu tak ada authority tapi dia boleh jadi ejen bila berlaku necessity ataupun emergency. Okay. So macam mana nak tahu emergency tu berlaku ke tak? Awak kena tengok cerita kes tu. Okay. Awak kena baca satu-satu. Adakah ia dikira emergency, urgent ataupun tak untuk awak handle benda tu. Okay. Sebab bila dalam situasi emergency, awak sebagai orang luar boleh buat semua, can do all such act for the purpose of protecting principal. Awak boleh buat semua benda untuk melindungi principal majikan daripada kerugian. Seperti mana orang lain kalau berada tempat awak tu pun, dia akan buat benda yang sama juga. Okay. Pertama, untuk necessity, dia ada dua situasi. Isteri yang ditinggalkan dan tak ada means of support. So isteri kena tinggal, anak-anak nak minum susu kan. So necessity kan. So dia terpaksa buat kontrak beli barang dapur menggunakan nama husband dia. So itu pun emergency juga. Kalau tak, anak nak makan apa kan. Okay. Atau yang kedua, yang ni yang selalu masuk exam, a person is entrusted. Nampak tak saya besarkan tulisan entrusted tu? Dah diberi amanah dengan barang orang. Okay. Awak kena tengok bila, kalau macam saya dengan Alia cerita balik jual kasut tadi tu, saya dah amanahkan Alia untuk jual kasut-kasut saya tu. So she is entrusted with my property. And then emergency happen. Berlaku emergency. Contoh, berlaku hujan lebat, atap tercabut ke bocor kan, emergency kan, habis kena kasut-kasut saya. So apa yang si Alia akan, bukan Alia lah, Alia lah sebab dia entrusted kan. Apa yang Alia akan buat? Direct appointment saya tadi, dia hanya patut dapat gaji sebagai salesperson je kan. Tapi sekarang emergency berlaku. Okay. So Alia nak alihkan semua kasut-kasut saya tu. So dia terpaksa hire pekerja tambahan untuk angkut-angkut barang dengan cepat. Nak kena hire logistik punya transport. Okay. Sebab kat sini awak tengah tengok all such act for the purpose of protecting principal from loss. Semua perkara. So apa yang saya buat tadi tu, semua saya boleh claim dengan saya punya majikan mengatakan saya layak terima upah untuk kerja lebih yang saya buat tu, sebab kerja saya hanya berkaitan dengan sales saja kan. So sekarang berlaku emergency, saya buat kerja lebih daripada tu. Saya dah bayar logistik, saya dah bayar kos upah, saya nak claim balik dengan bos. Sebab kalau saya tak buat benda tu, kalau si Alia tadi tak buat tu, majikan rugilah kan. Okay.
So kena tengok cerita dia. Okay, syarat agency by necessity simple je, ada 4 je. Pertama, real dengan actual, emergency. Emergency tu mesti real. Okay, dalam cerita Praja ni, masa First World War, agent dia beli an agent of a fur merchant. Maknanya dia beli bulu dekat Bucharest. Harga 1,900 skin. Okay, so merchant dah bayar dekat skin tu, tapi owing to the war, agent tak boleh nak hantar skin tu. So harga skin tu, kulit tadi tu increase in value and agent sold them. Okay, so kenapa agent dia suruh pergi beli je bulu tu, bukan suruh pergi jual balik. Kan nampak dia dah exit authority kan. Awak nampak ada berlaku emergency tak? Walaupun World War, tapi harga skin, harga kulit tu, harga fur tu tak akan jatuh. So it could be preserved by proper storage. Kalau awak dah simpan dalam saya tak tahu lah kalau skin storage macam mana kan. So kalau ada proper storage, kulit-kulit tu tak akan rosak. So tak perlu pandai-pandai pergi jual. So berlaku tak emergency? Tak berlaku dalam kes ni. Okay, so awak kena tengok dalam kes awak tu berlaku ke tak emergency tu, real tak, ada apa, contoh ada ribut ke, barang rosak ke, barang dekat nak expired ke, oven meletup ke, macam-macam boleh berlaku kan bila kita kerja dengan orang kan. Nah, kita tengok emergency tu. Okay, yang kedua, agent was entrusted, ketiga tu adalah kedua entrusted, you dah diamanahkan dengan barang prinsipal. Entrusted here meaning assign the responsibility for doing something to someone. Maknanya you dah diamanahkan untuk jaga barang. Macam dalam kes Great Northern Railway ni, cerita dia Great Northern Railway ni syarikat kereta api macam KTM lah. Okay, dia dah di-entrusted by Swarfield untuk hantar kuda Swarfield tu. Tapi Swarfield tak ambil, pekerja dia pun tak ambil. So apa yang Great Northern Railway buat, dia suruh pekerja dia tu pergi hantar kuda tu dekat stable lah. Kalau tak dah kuda dah sampai, siapa yang nak jaga kuda tu kan? Tak pasal-pasal, aku juga yang nak kena jaga. Nak jaga tak pandai, so hantar dekat stable. Okay, so bila dia hantar dekat stable kat Bangsal, malam lewat, esoknya lewat tu barulah malam lah, kuda tu sampai 10 malam. Selepas pukul 10 malam macam tu, pukul 11-12 tu, pekerja si Swafi tu datang. Dah datang, kuda tu dah hantar dekat stable. So, station master bagi tahu dekat servant tu, ambil lah kuda tu, tapi bayarlah cost stable tu. Servant tu tak nak bayar. So, kuda tu remain dekat stable untuk malam tu. Esok harinya, Swafi sampai, dia complain lah kan, dia mana kuda aku kan. Okay, lepas tu station master kata, dia kata bayarlah cost stable tu. Lepas tu okay, station master offered to pay the cost. Maknanya station master ni ketua syarikat kereta api tu, dia offer nak bayar, tapi suruh Swafi ambil lah kuda tu. Tapi Swafi tak nak ambil kuda dia. So Great Northern Railway offer untuk hantar kuda tu dekat Swafi without any payment of any charges. Tapi Swafi still tak nak terima sebab dia kata menyusahkan dia. Kalau tak bayar kos kuda tak sampai, buang masa dia kata kan. So akhirnya selepas 4 bulan, tengok sebab kuda tu dah hantar 5 Julai, on 18 November barulah malah sangat sakit hati kan. So station master tu dia bayar constable hantar kuda tu dekat rumah Swafi sebab Swafi tak nak bayar kan. So Great Northern Railway nak saman Swafi untuk recover the cost of stable pada Swafi. Dah elok-elok orang tu nak sanggup hantar, nak bayar, dia tak nak, kata menyusahkan dia. Kau dah kena saman. So court kata apa? The plaintiff was an agent by necessity, berlaku emergency. Sebab apa emergency? Kuda tu kalau tengah malam, dah kuda mahal kan, 10 malam, kalau tengah malam kena curi ke, sujuk ke kuda kan, benda bernyawa. So you kena dah jaga. So bila tak ada orang datang ambil, emergency lah. Awak kena argue lah macam tu lah. Okay. Nombor 3, impossible for the agent untuk mendapatkan principal punya instruction.
Awak kena buktikan yang impossible untuk dapatkan instruction. Kalau macam cerita Great Northern Railway ni memang impossible sebab dia tak ada alamat, dia tak ada nombor kontak Swafil. Sebab orang tu yang datang kan, pekerja Swafil yang datang. So dia nak kontak tak boleh. Untuk dapatkan instruction untuk hantar kat stable tu, terpaksa menggunakan budi bicara sendirilah. Dalam Chris Springer, ni cerita pasal tomato. Ingat cerita Swafil cerita pasal kuda, Springer cerita pasal tomato. Ini cerita pasal tomato yang lambat dihantar disebabkan ada pekerja yang mogok. So tomato tu dah nak rosak, tapi tanpa bagi tak tanya call majikan, tanpa call principal, ejen tu pergi jual tomato tu. So sepatutnya harga tomato sekilo dapat RM4. Dia jual tomato sekilo harga RM2.5. So akan merugikan principal. Salah dia kat sini, dia tak dapat nak claim yang dia adalah agent by necessity sebab they have failed to communicate dengan plenty when they could have done so. So sangat penting. Awak nak buat apa-apa mesti dapat instruction daripada majikan. Kalau tak, relax, tak ada apa-apa. Awak tak dapat claim apa-apa. Okay. Yang keempat, ejen kena buktikan yang dia buat perbuatan tu dengan niat yang baik, good faith. So, it must have acted in the interest of principal. Bukan untuk memudahkan dia. Kita nak melindungi principal. Okay. Dalam kes Saks and Miklos ni, Miklos setuju nak simpan Saks punya furniture, punya perabot kan. Lepas tu, Miklos rasa dia perlukan storage space untuk kegunaan dia. Dia call lah Saks untuk nak alihkan furniture tapi tak dapat. So, dia pergi jual furniture tu. So, sepatutnya dia dah bersetuju kan nak simpan. Dia kena follow lah, pandai-pandai kau nak jual. So niat tu tak nampak suci hati lah, sebab dia nak jual perabot tu untuk dia nak dapatkan storage space. So tak ada good faith. Tak boleh nak claim yang dia adalah agent by necessity. Okay, latihan kita senang je. Based on Swafil case, macam mana awak nak relate condition 4-4 ni? Tengok baca balik kes Swafil, cerita kuda tadi tu, berlaku tak real and actual emergency, berlaku tak diberi kepercayaan tu, kat mana cerita dia, berlaku tak impossible agent untuk dapatkan instruction. Macam mana awak nak buktikan yang agent tu hantar kuda tu dekat stable tu dengan niat yang baik, bukan untuk menyenangkan diri sendiri je. So itu sahaja. Oh, ada lagi. Okay, types of agency. Itu untuk by necessity. Bila you dah prove yang you adalah agent by necessity, agent tak boleh kena saman oleh principal, patut dapat additional payment lagi, dan berlaku kontrak antara principal dengan third party. Principal kalau macam Swafil tadi, antara Swafil dengan syarikat stable tadilah. Okay, last one. Saya kena habis. Agency by estoppel. Estoppel tu awak ambil pada perkataan stop, berhenti, ditahan. A person tak boleh bound by a contract made on his behalf tanpa authority dia. Tapi senang macam ni lah. Kita tak boleh nak paksa orang buat kontrak. Contoh saya lecturer kan. Okay, Madam Zahra ada buat buku. Saya tak boleh paksa awak beli buku saya. Tapi melalui perbuatan saya acted as if saya bagi kuasa kepada orang lain untuk jual buku saya. Contoh awak punya ketua kelas, Amin cakap, weh korang beli buku Madam Zahra ni, Madam Zahra suruh beli. Saya tak cakap apa-apa pun. Lepas tu korang tanya Madam Zahra, betul ke Madam ni? Saya senyum je, hantar emoticon senyum je, macam itulah kan. So I have acted as if I dah bagi authority kepada si Amin untuk jual buku saya, ketua kelas tadi tu. So saya tak bagi direct appointment, tapi melalui perbuatan macam saya macam saya buat orang lain percaya yang saya dah lantik dia sebagai pekerja saya. Sebab bila dia jual buku tu mesti nak upah dia kan. Dia nak claim upah dia agent by estoppel tadi tu lah, ketua kelas awak tadi tu. Okay, macam dalam kes Povey lawan Taylor, defendant dia sewakan bilik kat rumah dia kepada B. Okay, lepas tu
B, dia ada business leaflet yang iklan tu printed by the plaintiff, by POVI, and B acknowledge defendant tentang ni. So invoice was sent to defendant, was not challenged by them. Plaintiff nak saman untuk payment yang diberi invoice tadi tu. So the court kata it was reasonable untuk plaintiff to infer yang B yang suruh defendant buat kerja. So defendant was stopped from denying the authority. Okay, ini adalah estoppel. So kesan dia, bila dah berlaku estoppel, principal liable lah for the contract. So awak kena hafal lah section berapa tadi? Section 190. Okay, itu sahaja. Terima kasih, bye bye.